Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi mengadakan keberangkatan negara. Keadaan cuaca negara diramalkan aktif sehingga 5 Ogos ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadi Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengira Najah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengira Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi mengadakan keberangkatan negara dan menghadiri perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan ke-24 yang akan berlangsung pada 3 hingga 4 Ogos 2023. Mengiringi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador At-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyembahkan selamat berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama dan hadir pengiran-pengiran ceteria, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pemangku Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadi Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengira Najah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengira Anak Haji Muhammad Alam berangkat tiba di Kuala Lumpur, Malaysia bagi keberangkatan negara dan menghadiri perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan ke-24. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Pangkalan Udara Subang dijunjung oleh Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggung Pahang Tengku Fahad Muazzam Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia dan isteri, Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Ismail
Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Menteri Pengiring dan Isteri, dan Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaif Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam serta isteri. Juga hadir Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan isteri. Negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik sejak bulan Januari 1984. Kedua-dua negara menikmati hubungan kerjasama dua hala yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang berkepentingan termasuk perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, pelancongan dan kesaling hubungan serta kesihatan. Kali terakhir perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan diadakan pada 5 April 2021 di Bandar Seri Begawan. Rancangan radio bacaan 30 juzuk Al-Quran dilancarkan bagi memberigakan rancangan radio baharu Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian media multimedia dakwah dengan kerjasama Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis pelancaran rancangan radio bacaan 30 juzuk Al-Quran oleh hafiz tempatan di 2 saluran radio. Majlis bersempena 30 tahun penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah itu diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Pelancaran adalah untuk memberigakan rancangan radio baharu Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui saluran radio Al-Quran 89.1 FM dan 99.7 FM. Bacaan audio secara muratal 30 juzuk Al-Quran disiarkan 24 jam sehari. Anugerah Kepimpinan Belia Mampan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD yang diumumkan Mei lalu bermatlamat memperkasa generasi muda untuk membawa perubahan dalam menangani cabaran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ia sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pagi tadi, majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang anugerah tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Penganugerahan seumpamanya mencerminkan hasrat negara bagi menangani cabaran global dan melalui inisiatif BIBD, komitmen bagi melaksanakan maqasid syariah diharap dapat mempromosikan perlindungan alam sekitar, tanggungjawab keusahawanan dan impak sosial inklusif di bawah rangka kerja kemampanan BIBD. Beberapa individu ditahan kerana terlibat dalam kegiatan pencurian bekalan elektrik dan pendawaian haram bagi kegiatan pelombongan matawang kripto di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri Penggal 133 iaitu mendapatkan bekalan elektrik secara haram dengan cara melencongkan pendawaian, mengganggu dan pendawaian elektrik memintas mitah.
Beberapa individu turut disiasat oleh pasukan polis di Raja Brunei kerana didapati terlibat dalam kegiatan yang sama. Mereka ditahan semasa operasi bersepadu yang dijalankan oleh beberapa agensi keselamatan dan penguatkuasaan iaitu Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam, Pejabat Peguam Negara, Pasukan Polis di Raja Brunei, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Individu berkenaan boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara bagi tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali atas kesalahan di bawah Akta Elektrik Penggal 71. Kegiatan sindiket ini juga mengakibatkan orang ramai terdedah kepada risiko bahaya kebakaran, gangguan saluran bekalan elektrik menyebabkan kerugian besar dan berpotensi menyebabkan kerosakan kepada infrastruktur. Pihak kerajaan akan terus membuat pemantauan dan pemeriksaan di premis-premis perumahan dan perniagaan di negara ini dari masa ke semasa bagi memastikan setiap pemasangan dan pendawaian bekalan elektrik termasuk meter elektrik adalah mematuhi piawaian yang sedia ada beroperasi dengan baik dan selamat. Jabatan Penerangan meneruskan program Semarak Jabatan Penerangan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Program diadakan pagi tadi di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofyan bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Program diisikan dengan ceramah bertajuk Makasid Syariah dan Kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Juga diadakan pameran mini fotografi kendalian unit fotografi Jabatan Penerangan yang merakamkan detik-detik istimewa semasa Majlis Ramah Mesra bersama rakyat di daerah Temburong baru-baru ini. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya. Angin barat daya adalah dominan dengan keadaan atmosfera yang stabil. Negara mengalami keadaan sedikit berjerebu sejak 25 Julai hingga hari ini. Keadaan berjerebu disebabkan jerebu rentas sempadan dari negara-negara jiran yang dibawa angin barat daya. Stesen pencerapan kaji cuaca merekodkan penurunan jarak penglihatan mendatar antara 7 km hingga 9 km. Negara diramal akan terus mengalami keadaan berjerebu di tahap sedikit untuk beberapa minggu akan datang disebabkan kurangnya aktiviti dan jumlah turunan hujan setempat. Permukaan suhu udara dijangka lebih panas daripada biasa, manakala suhu maksima dijangka antara 33 darjah Celsius ke 35 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku bermula hari ini hingga Sabtu 5 Ogos disebabkan pengaruh secara tidak langsung sistem taufan Kanun. Hujan lebat dan berpetir sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Hujan badai juga dijangka berlaku dari masa ke semasa. Maklumat cuaca terkini boleh diperolehi di talian cuaca 114 atau laman sesawang www.met.gov.bn, Facebook @BruneiWeather, Instagram @Brunei.weather dan Telegram Brunei Weather. Jawatan Kuasa Persembahan Khas sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 bagi daerah Tutong semalam mengadakan majlis malam penghargaan kepada warga persembahan khas. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Idini bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Awang Muhammad Amir bin Haji Umar Ali, pengurusi bersama persembahan khas, dalam ucapannya antara lain melahirkan penghargaan atas usaha dan sokongan daripada semua pihak yang telah menjayakan persembahan khas tersebut. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Melahirkan belia cemerlang antara hasrat negara untuk mempunyai masa depan yang lebih cerah dan terjamin. Belia masa depan adalah belia yang holistik, bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan, sahsiah dan kerohanian, tetapi juga berkemahiran, inovatif dan kreatif sejajar dengan kepesatan kemajuan pelbagai bidang. Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18, berita perdana malam ini membawakan beberapa pendapat golongan belia mengenai ciri-ciri yang membolehkan seseorang belia untuk menyumbang kepada pembangunan negara secara berkesan. Laporannya bersama Siti Nurmaziah Jini. Sebagai aset yang amat berharga, belia merupakan tonggak bagi meneruskan kesinambungan pembangunan negara. Komitmen dalam mempersiapkan diri belia dengan acuan yang berkualiti, berkepribadian, berkemahiran, kreatif dan berdaya saing antara ciri yang perlu dimiliki oleh setiap belia. Hendaklah mereka ni berusaha untuk dalam apa jua bidang yang diceburi, kerana dengan rajin berusaha itu maka akan terhasillah suatu kerja yang berkualiti pada setiap diri belia itu. Tidak mudah putus asa dan juga mempunyai kekuatan dari segi mental dan juga fizikal, mempunyai daya pemikiran yang mantap dan berkualiti. Mempunyai kepakaran ataupun having the skills of especially towards digital literacy at this modern day and age, mempunyai integriti yang tinggi dan juga passion is quite important as well. Pada pendapat saya, ciri-ciri seorang belia tu perlu mempunyai banyak kesabaran yang tinggi. Jangan senang mengalah. Dalam bidang sukarelawanan ini, kalau seorang belia tu ingin menjadi aktif untuk membagi balik kepada masyarakat, memang akan menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai obstacles. Tapi kalau kan mencapai kesan yang berpanjangan, tidak dapat senang mengalah. Mesti banyak orang tahan lasatlah. Strategi untuk mempersiapkan belia siaga masa depan merupakan tanggungjawab secara bersepadu antara pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan awam NGO sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Mempertajam, meneroka serta menyelahkan kemahiran dan potensi belia siaga masa depan menjadi strategi negara bagi melahirkan golongan yang bertanggungjawab. Penyediaan dasar belia negara dan strategi merupakan bukti kesejahteraan dan kehendak belia terpelihara dan sekaligus memacu inisiatif dan semangat belia untuk menggerakkan kemajuan negara. Siti Nurmaziah Jini melaporkan untuk Berita RTB. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dan Special Olympics Brunei Darussalam SOBD petang tadi mengadakan majlis penutupan kejohanan Unified Bochi Sekolah-Sekolah Menengah Senegara kali kedua. Kejohanan selama 2 hari tersebut berlangsung di Dewan Sekolah Menengah Lambak Kiri. Penyampaian sijil penghargaan dan hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Johan disandang oleh Sekolah Menengah Lambak Kiri. Sebanyak 26 pasukan daripada sekolah-sekolah menengah kerajaan menyertai kejohanan tersebut. Perkembangan kempen Liga Futsal Brunei 2023. Dua perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB dan KRFD masing-masing memperoleh 3 mata penuh. Dalam perlawanan pertama dalam aksi di Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison, pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB berjaya mengalahkan DDT-FT dengan jaringan 10-5. Sementara itu, pada aksi perlawanan kedua, BIBD SRC tewas 2-4 kepada KRFD.